pagi dan selamat sejahtera kepada semua pelajar-pelajar PJPK tingkatan 3. Saya berharap kamu semua masih sehat dan juga gembira dan tidak pernah jemu-jemu untuk mencari ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan belajar satu topik yang cukup luar biasa bagus, yaitu topik penyalahgunaan bahan. Hari ini kita akan fokus kepada beberapa topik. Yang pertama ialah maksud penyalahgunaan bahan, dan yang kedua ialah kesan penyalahgunaan bahan, dan yang ketiga ialah kepentingan mematuhi peraturan. Sekarang kita masuk di dalam maksud penyalahgunaan bahan. Apa itu penyalahgunaan bahan? Penyalahgunaan bahan ialah terdiri daripada aktiviti seperti menghisap rokok ataupun vape, menghidu gam, dan mengambil dadah seperti syabu, ganja, dan pil hayal, serta apa sahaja jenis dadah yang ada di dunia ini. Antara faktor yang menyebabkan remaja-remaja terlibat dalam penyalahgunaan bahan ialah pengaruh rakan. Ini ialah faktor yang paling besar. Kemudian yang kedua, ingin mencoba serta ingin tahu. Dan yang ketiga ialah ramai orang percaya tentang mitos bahwa dia boleh menghilangkan tekanan. Ini adalah mitos yang paling besar yang selalu dipercayai oleh remaja-remaja. Jangan percaya dengan mitos ini. Sekarang kita perhatikan beberapa kesan sekiranya pelajar-pelajar ataupun para remaja terlibat dengan penyalahgunaan bahan terhadap diri dan keluarga. Yang pertama ialah penyalahgunaan bahan adalah bertentangan dengan agama. Yang kedua, penyalahgunaan bahan akan menyebabkan keruntuhan akhlak. Dan yang ketiga ialah mengaibkan keluarga. Apa maksud mengaibkan keluarga? Kita memalukan serta merosakkan nama baik keluarga. Dan yang keempat ialah gagal dalam pelajaran. Apabila sudah terlibat dalam penyalahgunaan bahan, kita akan merasa hayal dan kita akan melupakan tentang pelajaran kita, mana tidak gagal kan. Yang seterusnya ialah terdedah kepada penyakit. Dan yang terakhir ialah tersisih dari keluarga dan masyarakat. Ini adalah kesan penyalahgunaan bahan terhadap diri dan keluarga. Apa pula kesan atau implikasi penyalahgunaan bahan terhadap masyarakat dan negara? Yang pertama ialah tidak ada generasi pelapis kepimpinan negara. Apabila remaja-remaja ataupun pelajar-pelajar ataupun anak-anak muda terlibat dengan penyalahgunaan bahan dan mereka tidak ada pelajaran, mereka tidak mampu untuk menjadi pemimpin pelapis pada masa akan datang. Yang kedua ialah dasar kerajaan akan terbengkalai. Apa sahaja dasar-dasar kerajaan, sama ada dasar berkaitan dengan pendidikan, dasar berkaitan dengan kemajuan dan ekonomi, maka ia tidak akan dapat dilaksanakan karena tidak ada orang yang mampu untuk mengikuti apabila rakyatnya terlibat dalam penyalahgunaan bahan. Yang ketiga ialah masyarakat tidak aman dan tidak stabil. Keempat, negara mungkin akan dijajah semula. Yang seterusnya dan terakhir sebagai contoh yang saya boleh berikan ialah keruntuhan akhlak dalam kalangan masyarakat. Seluruh warga negara mesti mengambil bahagian secara aktif dan positif dalam membangunkan negara. Mereka juga bebas untuk melibatkan diri dalam sebarang aktiviti asalkan mereka mematuhi peraturan dan undang-undang. Kenapa kita mesti mematuhi peraturan dan undang-undang? Apa pentingnya kita mematuhi peraturan dan undang-undang? Yang pertama ialah menjaga hak asasi individu. Kita mungkin berkata bahwa bila kita bebas melakukan sesuatu, kita akan lebih seronok. Sebenarnya keseronokan itu akan menjadi sesuatu yang sangat kejam apabila orang lain juga menggunakan kebebasan itu untuk menindas kita. Oleh sebab itu, peraturan dan undang-undang telah ditetapkan supaya setiap individu yang ada di dalam negara akan terjaga hak asasi mereka. Yang kedua ialah memastikan individu-individu dalam negara berdisiplin. Yang ketiga, peraturan dan undang-undang akan menjamin kedaulatan negara. Yang keempat ialah membentuk hidup bertoleransi. Yang kelima, menjamin ketaatan rakyat. Dan yang kedua terakhir ialah menjamin keselamatan dan keamanan negara. Dengan adanya peraturan dan undang-undang, maka rakyat akan menjaga hak asasi setiap individu, sehingga keselamatan dan keamanan negara akan terjamin karena tidak ada pergaduhan, tidak ada pertelingkahan dan sebagainya. Dan yang terakhir, sebagai contoh yang saya boleh berikan ialah membentuk sistem pentadbiran yang telus dan teratur. Bukan hanya rakyat jelata semata-mata,
tetapi pemimpin-pemimpin, pentadbir-pentadbir juga dibentuk melalui peraturan dan undang-undang ini. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk tuliskan nota masing-masing di buku nota kamu dan catatkan perkara-perkara yang penting dalam pembelajaran kita hari ini. Jangan berhenti untuk mengejar cita-cita dan kejayaan. Carilah ilmu karena pandemik bukan penghalang. Kuncinya adalah usaha dan doa. Bye-bye.